Situasi terkini keuangan negara. Ini termasuk penurunan mendadak harga minyak mentah dunia dan penularan wabak COVID-19 yang telah memberikan kesan ke atas pertumbuhan ekonomi dan kedudukan semasa keuangan negara. Saya sedar pada waktu ini antara perkara utama yang sedang bermain di fikiran sebahagian besar rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah, ialah bagaimana untuk meneruskan kehidupan dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ini. Saya tahu dalam keadaan krisis yang sedang kita lalui ini, ramai yang kehilangan sumber pendapatan. Peniaga-peniaga kecil terpaksa tutup kedai. Pemandu taksi dan Grab kehilangan pelanggan. Pekerja bergaji harian tidak menerima gaji. Malah para majikan pun ramai yang menanggung kerugian kerana perusahaan dan perniagaan mereka terpaksa ditutup buat sementara waktu. Dan oleh sebab itu, Majlis Tindakan Ekonomi yang bersidang pada hari ini telah pun memutuskan beberapa inisiatif utama yang saya harap akan dapat membantu meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh anda semua ketika melalui waktu yang sukar ini. Inisiatif-inisiatif yang akan saya umumkan ini adalah sebahagian daripada pakej rangsangan ekonomi dan bantuan rakyat yang lebih komprehensif yang akan saya umumkan dalam masa yang terdekat. Inisiatif-inisiatif yang telah diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi pada hari ini ialah: pertama, kemudahan pengeluaran iLestari bagi pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP berjumlah 40 bilion ringgit Malaysia. Menerusi kemudahan ini, semua ahli KWSP yang berumur bawah 55 tahun boleh membuat pengeluaran wang simpanan dalam akaun dua masing-masing tertakluk pada kadar maksimum RM500 sebulan untuk tempoh selama 12 bulan. Permohonan boleh dibuat bermula 1 April 2020. Inisiatif ini dijangka akan memanfaatkan sehingga 12 juta ahli KWSP dengan jumlah pengeluaran yang dianggarkan bernilai 40 bilion ringgit. Saya berharap inisiatif ini dan juga pengurangan kadar caruman KWSP pekerja sebanyak 4% yang akan berkuat kuasa pada bulan April 2020 akan membolehkan para pekerja mempunyai lebih wang dalam poket masing-masing untuk membeli barang-barang keperluan harian. Nasihat saya pada anda semua yang akan menerima manfaat ini, gunakanlah wang ini sebaik mungkin. Beli barang-barang yang perlu sahaja dalam waktu yang agak sukar ini. Yang penting pastikan setiap hari ada makanan di atas meja untuk seisi keluarga. Mungkin juga wang ini sebahagiannya boleh digunakan untuk menampung bayaran bil air ataupun bil elektrik ataupun sewa rumah mengikut keperluan masing-masing. Walaupun jumlahnya mungkin tak seberapa, tetapi inilah wang hasil titik peluh anda semua yang sepatutnya digunakan untuk hari tua. Tetapi kerana kerajaan benar kewangan ini digunakan pada masa ini, ialah memandangkan adanya keadaan dalam kalangan saudara-saudari yang dirasakan amat memerlukan. InsyaAllah jika wang ini digunakan secara berhemah, akan ada keberkatannya untuk saudara dan juga saudari seisi keluarga.
Keduanya, kerajaan juga bersetuju untuk menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak 500 juta ringgit kepada Kementerian Kesihatan bagi menyokong usaha menangani COVID-19. Peruntukan ini antara lainnya akan digunakan untuk membiayai pembelian peralatan perubatan seperti ventilator dan juga peralatan di ICU, peralatan perlindungan diri PPE, tambahan bagi kekatangan perkhidmatan perubatan awam serta keperluan makmal untuk saringan COVID-19. Untuk menyegerakan pembelian barangan kritikal ini, kerajaan telah pun meluluskan tata cara perolehan secara darurat. Dan selain itu, peruntukan sebanyak 100 juta ringgit juga disediakan kepada Kementerian Kesihatan untuk melantik 2,000 kaki tangan baru secara kontrak, terutamanya jururawat. Ramai jururawat dan kaki tangan hospital yang amat keletihan pada masa ini kerana mereka terpaksa bekerja siang dan malam untuk membuat saringan kes COVID-19 dan merawat mereka yang disahkan positif. Saya berharap pengambilan kaki tangan baru ini akan dapat dibuat dengan segera supaya semua hospital di negara kita mempunyai kaki tangan yang mencukupi untuk menangani penularan wabak COVID-19. Ketiganya, kerajaan juga telah bersetuju untuk menyalurkan peruntukan sebanyak 130 juta ringgit kepada negeri-negeri untuk membantu kerajaan negeri menangani krisis COVID-19. Peruntukan ini boleh digunakan untuk memberi bantuan kepada penjaja dan peniaga kecil yang terjejas akibat krisis COVID-19, bantuan kepada pesakit COVID-19 dan ahli keluarga mereka, serta menyediakan keperluan kepada petugas-petugas di peringkat kerajaan negeri yang terlibat dalam menangani krisis ini. Peruntukan sama rata akan diberikan pada setiap negeri tanpa mengira parti mana yang membentuk kerajaan negeri yang berkenaan. Krisis yang sedang pun kita hadapi ini memberikan kesan pada semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan kecenderungan politik. Maka sebab itulah saya berpandangan semua pihak tanpa mengira fahaman politik mestilah bersama-sama berganding bahu dan bersatu padu untuk menangani krisis yang sedang pun kita hadapi ini. Menjaga keselamatan rakyat, kesihatan rakyat dan nyawa rakyat adalah tanggungjawab kita bersama yang melampaui batas politik. Keempat, kerajaan juga telah bersetuju untuk memberikan lanjutan masa daripada 3 bulan kepada 6 bulan bagi penangguhan baran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun PTPTN yang melibatkan jumlah kutipan sebanyak 750 juta ringgit. Penangguhan ini yang berkuat kuasa serta-merta pada hari ini sehingga 30 September 2020 dijangka akan memberikan manfaat kepada hampir 1.5 juta peminjam PTPTN. Selain daripada inisiatif-inisiatif yang saya umumkan ini, kerajaan juga sedang mengkaji langkah-langkah tambahan untuk membantu rakyat menghadapi keadaan yang agak sukar pada waktu ini. Langkah-langkah komprehensif sedang pun diteliti oleh Kementerian Keuangan yang akan mengambil kira kepentingan setiap kelompok masyarakat di negara kita ini. Sama ada anda ini adalah peniaga kecil, pemandu teksi, petani, nelayan, penternak, pekerja kilang, kaki tangan swasta, kaki tangan kerajaan, semuanya akan diberikan perhatian oleh kerajaan. InsyaAllah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
saya akan umumkan pakej ransangan ekonomi dan bantuan rakyat yang lebih komprehensif pada 30 hari bulan Mac 2020. Kesemua langkah yang bakal saya umumkan nanti akan mengambil kira usaha untuk mengukuhkan kedudukan keuangan negara kita dalam jangka masa sederhana, dan saya berharap dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan, kehidupan saudara-saudari akan lebih terjamin dan ekonomi negara kita juga akan kekal kukuh. Dalam situasi krisis yang sedang melanda negara pada waktu ini, yang paling penting kita hendaklah sentiasa bermuafakat, berganding bahu dan cekal dalam mencari penyelesaian pada setiap masalah yang kita hadapi. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Sri, semalam Menteri Kanan ada sebut mengenai harga topeng muka akan dibincangkan juga dalam mesyuarat hari ini. Adakah ia dibincangkan dan bagaimana dengan keadaan kekurangan topeng muka di pasaran? Ya, harga topeng semalam saya hadir di sini berbincang dengan ahli-ahli Majlis Keselamatan Negara bersama dengan yang Berhormat Menteri Kanan Dato' Ismail Sabri dan juga Dato' Fadilah. Dan pertamanya saya telah mengarahkan supaya pihak beliau dengan pihak Menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk membincang dengan pihak pengeluar supaya harga yang telah pun ditetapkan sebagai harga kawalan itu dapat diteliti supaya tidaklah terlalu tinggi, kerana ini pastinya situasi yang agak dikatakan krisis, dan kita harap pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti kilang-kilang akan menentukan pertama bekalan yang dikehendaki itu mencukupi dengan harga yang dianggap berpatutan. Jadi itu arahan yang saya telah keluarkan, dan saya harap pihak kilang akan bersetuju dengan permohonan daripada pihak kementerian yang bertanggungjawab supaya harga yang ditetapkan itulah harga yang dianggap berpatutan. Keduanya, kita juga telah minta supaya pekilang-pekilang yang ada dalam negara kita ini, kalau tak silap saya 4 ataupun 5 pengeluar-pengeluar dalam negara, terus membekalkan pengeluaran topeng secara yang mencukupi. Saya dimaklumkan mereka berhadapan dengan sedikit masalah, iaitu masalahnya ialah mendapatkan bahan mentah untuk mengeluarkan topeng yang mana sebahagian besarnya diimport daripada luar negara. Tapi walaupun begitu, kita harap usaha sebegitu akan dapat mereka atasi, dan kalau itu dapat dilaksanakan, pengeluaran kapasiti pengeluaran topeng dalam negeri ini saya dimaklumkan lebih kurang 2 ataupun 3 juta keping setiap bulan. Kalau itu dapat diusahakan, maka saya fikir bekalan dalam negeri ini lebih daripada memadai. Lebih-lebih lagi sudah pun diputuskan oleh pihak custom supaya pengeksportan topeng itu tidak dibenarkan, ban on export. Ini untuk membantu supaya ada bekalan yang cukup di dalam negara kita. Sementara bekalan itu belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan, kita telah ambil keputusan untuk mengimport topeng ini daripada negara China, iaitu yang telah diumumkan 10 juta keping yang patutnya dapat diusahakan dengan segera. Semalam saya telah pun mengarahkan NADMA, agensi yang bertanggungjawab tentang malapetaka, supaya mereka mengeluarkan peruntukan sudah disediakan oleh kerajaan untuk membawa masuk. Harga yang saya diberitahu lebih daripada RM18 satu topeng. Ya, jadi apapun kita akan bawa masuk, dan bila mana akan sampai ke negara kita, kita akan agih-agihkan. Saya telah bersetuju dan saya nak umumkan sini, bila sampai kita akan agihkan secara percuma,
kepada seluruh rakyat Malaysia yang memerlukan. Itu adalah sumbangan kerajaan dalam waktu krisis yang kita sedang hadapi pada waktu ini. Ya. Tan Sri, adakah perintah kawalan keselamatan, adakah kerajaan bercadang untuk melanjutkan perintah kawalan keselamatan, dan komen Tan Sri mengenai perintah kawalan keselamatan sekarang adakah memuaskan? Terima kasih. Ya, perintah kawalan sekarang yang kita telah mulakan sejak 18 hari bulan Mac yang lalu agak makin bertambah baik. Laporan yang saya telah terima daripada lapangan yang dilaksanakan oleh pihak polis dan tentera yang terkini ialah hampir 90%. Walaupun begitu masih terdapat mereka-mereka yang tidak mematuhinya, yang saya harapkan kalau boleh sampai ke 100%. Jadi dari satu sudut dia boleh dikatakan berkesan, tetapi kalau ada lagi pergerakan-pergerakan itu kita harap ia akan dapat dikurangkan ke paras yang paling minima. Yang kita benarkan bagaimana yang telah dimaklumkan sebelum ini ialah hanya dikeluar untuk tujuan membeli barang-barang keperluan. Jadi kita telah beritahu pada pihak polis dan tentera secara berhemah, kalau mereka terpaksa keluar, mereka akan pergi ke mana-mana pasar raya, ke pasar, dan dengan cepat akan pulang balik ke tempat dan kediaman masing-masing, ataupun membeli ubatan daripada farmasi yang ada di kawasan masing-masing. Itu tujuan yang penting yang saya fikir harus dipatuhi. Soalnya sama ada kita nak lanjutkan ni akan kita teliti dari segi perkembangan yang sedang pun kita lihat pada hari ini. Kalau sekiranya sudah ada penambahbaikan dengan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan dengan dibantu oleh pelbagai-bagai agensi yang lain, apalagi kerjasama daripada semua pihak termasuk kumpulan tabligh yang masih berbaki belum keluar lagi itu, maka kemungkinan besar tindakan kawalan pergerakan ini sudah menunjukkan kesan yang positif. Kalaulah kiranya data dan angka yang kita lihat kemudian ini lebih rendah daripada apa yang kita lihat pada waktu hari ini, itu akan kita pantau. Tetapi sebelum tempoh itu tamat pada 30, kalau tak silap saya, hari bulan Mac, Majlis Keselamatan Negara akan bersidang sama ada langkah yang telah diambil untuk tempoh 2 minggu itu memadai atau perlu kita lanjutkan untuk tempoh seminggu ataupun 2 minggu daripada tarikh tamatnya 30 hari bulan Mac akan datang. Ini akan kita kaji dan kita akan maklumkan. Jadi sementara itu yang penting ialah saya sekali lagi rayu, stay at home. Itu dah macam jadi tagline sebahagian daripada masyarakat kita. Memang benar, perlu kita amalkan apa yang telah pun diarahkan oleh pihak kerajaan. Kalau kita berada di rumah dan kita sentiasa berada dalam keadaan yang selamat, tidak ada kontak dengan mana-mana pihak, baik jiran ataupun siapa-siapa saja, maka itu akan menjamin penyakit ataupun virus ini tidak akan menular. Sebab itu pentinglah kita amalkan amalan sebegini, di samping kita menjaga kesihatan, membersihkan tangan dan sebagainya sepanjang masa. Jadi kalau itu dapat kita lakukan, saya kira kesan yang akan kita lihat selepas ini adalah keadaan yang agak bertambah baik dan lebih terkawal. Tan Sri, nak tanya, untuk pekerja asing ataupun pendatang asing yang nak buat saringan COVID-19 di hospital kerajaan, ada yang antara mereka takut nak pergi sebab takut kena bayar mahal. Jadi dalam keadaan sekarang ni, adakah mereka dikenakan bayaran ataupun ada pengurangan ke macam mana? Yang penting mereka keluar dulu. Iaitu kerana soal yang penting yang kita beri perhatian adalah soal keselamatan baik individu itu, warga asing ataupun apalagi rakyat Malaysia. Jadi mereka harus ke depan. Kalau ada disaring dan diketahui sama ada mereka ini demam ataupun tidak, lebih lagi diadakan ujian, maka pasti mereka akan tahu sama ada mereka itu terhindar daripada terkena wabak ini ataupun mereka dianggap positif. Jadi walaupun mereka itu pekerja asing, terutama yang sudah diambil oleh majikan-majikan, saya minta supaya majikan bagi nasihat pada mereka. Kalau mereka duduk di mana-mana tempat tinggal,
yang telah disediakan oleh majikan, mereka juga harus pergi untuk mendapatkan rawatan jika perlu. Dan kalau tidak, mereka tinggallah di kediaman masing-masing sampai MCO ini ditamatkan. Ya, itu yang penting. Jadi bayaran dia masih lagi sama dengan kadar bayaran sedia ada lah untuk... Ya, memang ada kos. Memang ada kos. Walaupun kalau mereka pergi ke hospital, sebahagian kos itu ditanggung oleh kerajaan untuk orang kata warga negara saja. Kalau mereka itu adalah asing, maka mereka terpaksa membayar. Tapi penting mereka buat begitu untuk menjamin supaya mereka itu tidak menghadapi penyakit itu. Lebih baik mereka keluar daripada tinggal, dan lepas tu kalau tak dirawat, mereka akan menimba musibah. Lagi? Tan Sri, ada private hospital yang membuatkan ujian saringan yang mengenakan caj yang tinggi, antara 580 hingga 700. Jadi adakah kerajaan akan mengawal perkara ini? Setakat sekarang ni kita tak kawal, ya, pasal memang pun kalaupun dibuat saringan dengan pihak kerajaan dengan ujian-ujian dikenakan, kita menanggung kos. Saya dimaklumkan lebih kurang agak RM700 bagi satu kepala. Bukan percuma, dia tak bayar percuma, kerajaan tanggung. Jadi kalau swasta, dia terpaksalah menentukan satu kadar yang berpatutan. Kalau saya kira 500 ke 600, kalau ikut keadaan pasaran tu agak berpatutan. Jangan ada sampai 1000 ataupun lebih daripada itu membebankan. Saya yakin pihak hospital pun ada juga tanggungjawab sosial mereka untuk membantu supaya dalam keadaan darurat yang kita hadapi ataupun kesulitan yang kita hadapi ini, mereka tidaklah menambahkan beban dengan mengenakan kos yang agak terlalu tinggi. Alright, thank you.